Yang ketiga, bagaimana penarikan subsidi jika tidak dibuat dengan tertib dan teratur bakal memudaratkan golongan wanita dan juga golongan kelas pertengahan. Mari kita lihat apa yang telah diumumkan oleh kerajaan pada hari ini. Kerajaan mengumumkan bahawa golongan T15, iaitu klasifikasi baru bagi golongan maha kaya yang akan paling teruk terkesan dengan kenaikan cukai-cukai baru dan juga penarikan subsidi. Kalau kita lihat definisi rasmi kerajaan, iaitu daripada Jabatan Statistik Malaysia, T15 adalah keluarga yang purata pendapatan isi rumah merupakan RM12,000. Isi rumah ini bukan seorang, Tuan Yang di-Pertua. Isi rumah secara amnya mengambil kira 3.8 individu dalam rumah tersebut. Dengan itu, kalau ada dua orang yang bekerja, suami dan isteri yang bekerja, mereka yang berpendapatan RM7,000 seorang ke bawah bakal jatuh bawah klasifikasi ini. Apa maksudnya, Tuan Yang di-Pertua, bagi golongan wanita khususnya? Kalau kita lihat pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua, jikalau ada jurang yang sangat ketara daripada penarikan subsidi yang sangat besar pada satu masa, dan pada masa yang sama kenaikan gaji akhirnya menyebabkan golongan wanita ataupun kelas pertengahan yang sebelum ni M40 masuk ke T15, kalau jurang itu terlalu besar, Tuan Yang di-Pertua, akhirnya mudarat itu jauh lebih besar. Apa maksud saya? Mari kita lihat di sini apabila kita ambil kira isi rumah yang mengambil kira wanita dan juga lelaki. Saya beri contoh. Kalau suami dan isteri, suami bergajikan RM10,000, ini agak tinggi sebagai seorang, tetapi isteri tidak bekerja. Keluarga ini pendapatan isi rumah baru RM10,000. Subsidi semua mereka layak. Subsidi kesihatan layak, pendidikan layak, subsidi petrol pun layak. Alhamdulillah, tiada masalah. Tapi bayangkan alternatif yang kerajaan ingin umumkan pada hari ini. Suami bergajikan RM7,000. Isteri hanya bergajikan RM6,000. Melangkaui total pendapatan isi rumah, melangkaui nilai ambang masuk ke T15. Ketiga-tiga subsidi tak dapat. Subsidi petrol tak dapat, pendidikan tidak dapat, kesihatan tidak dapat. Dengan itu, implikasi, atau dalam English there's a term is called moral hazard. Implikasinya, Tuan Yang di-Pertua, adalah akan ada tekanan yang datang daripada keluarga itu sendiri, khususnya daripada suami, untuk isteri berhenti bekerja. Kerana jikalau isteri berhenti bekerja, akhirnya ada seorang saja yang menggajikan keluarga tersebut. Total pendapatan isi rumah itu tidak melangkaui nilai ambang RM12,000. Dengan itu kita akan melihat satu dasar yang akhirnya menyebabkan golongan wanita yang sebelum ini bekerja dinasihati, ditekan untuk berhenti bekerja supaya nasib anak dan keluarga mereka terbela. Kenapa dasar ini berlaku, Tuan Yang di-Pertua? Ia berlaku kerana apabila jurang subsidi yang ditarik itu sangat besar. Kerana ini bukan subsidi petrol. Subsidi petrol kalau ditarik, kalau rumah itu ada 2 kereta, kamu akan hilang dalam RM500 sebulan. Tapi subsidi pendidikan, nak masuk SBP kalau kena bayar market rate, ribu-ribu lagi. Masuk ke universiti, saya ingat bila saya dapat surat tawaran masuk ke UIA, RM80,000, tetapi kerajaan subsidikan RM70,000. Bayangkan, RM70,000 subsidi, golongan ini akan hilang. Subsidi kesihatan, puluhan ribu lagi. Nak kalau keluarga ini ada masalah kesihatan yang serius. Maksudnya, Tuan Yang di-Pertua, lebih baik saya tak nak guna saya lah, tapi bayangkan keluarga lain, minta maaf, keluarga lain. Kalau isteri, lebih baik tak apalah isteri duduk di rumah, kerana kalau kita hilang pendapatan sedikit, tapi anak kita dapat subsidi sekolah, dapat subsidi universiti puluhan ribu, dapat subsidi kesihatan puluhan, mungkin ratusan ribu kalau ada masalah yang lebih kronik, dapat subsidi petrol RM500 sebulan kalau setahun tinggi. Bayangkan, Tuan Yang di-Pertua, akhirnya akan ada moral hazard kalau dasar ini diteruskan, kalau kita tak ambil kira isu pendapatan isi rumah yang melibatkan golongan suami dan isteri secara kolektif bersama. So sebab itu, Tuan Yang di-Pertua, saya rasa wanita yang bekerja akan paling teruk terkesan jikalau dasar ini diteruskan. Yang kedua, kalau tidak dibuat secara tertib dan teratur, bagaimana ia boleh memudaratkan golongan kelas pertengahan? Golongan kelas pertengahan yang bekerja dengan kuat dan disiplin. Bayangkan seorang peguam muda, bayangkan seorang pensyarah muda yang datang kerja on time, buat overtime, bekerja dengan baik, berinovasi, berfikiran di luar kotak. Mereka ni disiplin bekerja. Lazimnya golongan inilah yang dari tahun ke tahun akan dipromosikan gajinya. Dapat promosi, naik tahtanya, dapat naik gaji. Tetapi, Tuan Yang di-Pertua, bayangkan mereka ini dinaikkan gaji, mungkin RM1,000 ke RM2,000, tetapi bila sudah tiba nilai ambang,
Saya beri lagi satu contoh. Individu ini mungkin pendapatan isi rumahnya kini secara kolektif dalam 11 ke 12 ribu ringgit. Dapat promosi, dia kerja baik dengan disiplin. Naik saja gaji 1,000-2,000 ringgit, masuk kategori T15, walaupun ada naik gaji 1,000-2,000 ringgit, tangan kiri dapat 1,000-2,000 ringgit sebulan, tangan kanan hilang puluhan ribu atau ratusan ribu setiap tahun. Bukan kepada martabat dirinya tapi keluarganya. Hilang subsidi petrol, hilang subsidi kesihatan, hilang subsidi pendidikan. Anak-anaknya kalau ada 2 ke 3 anak masuk universiti SPP. Saya rasa kita semua tahu kosnya sangat tinggi. Dia bukan 1,000 puluhan ribu, kalau cantumkan boleh sampai ratusan ribu ringgit. Dengan ini kita bukan setakat membebankan. Dengan ini kita sedang menganiaya golongan pertengahan yang berdisiplin, bekerja dengan baik, yang akhirnya dapat promosi, tetapi promosi tersebut tangan kiri, tapi tangan kanan kita rampas jauh lebih banyak daripada golongan ini. Dengan itu menghukum dan menganiaya golongan kelas pertengahan. Ini kerisauan saya. Cukup kritikan, apa cadangan saya? Cadangan saya adalah 2 perkara. Pertama sekali, dan hujah moral hazard ni dengan izin Tuan Dipertua, bukan saja hujah berlaku di Malaysia, dia berlaku di banyak negara-negara maju. Apabila sesebuah kerajaan menarik subsidi, bukan satu subsidi, dia 2-3 subsidi bersekali. Nak apabila subsidi itu bukan setakat isu harian berkenaan petrol, tapi secara tahunan. Apabila melibatkan universiti, melibatkan SBP, kos persaraan di sekolah, secara total ditarik sekaligus. Itu akan menyebabkan moral hazard yang sangat tinggi. Cadangan saya adalah untuk kerajaan pastikan bahawa penarikan itu dibuat secara perlahan-lahan. Secara petrol kita tunggu perincian kerajaan. Tapi saya paling takut tentang penarikan subsidi kesihatan dan pendidikan. Sebab saya dengar ucapan yang membuat Perdana Menteri. Dia kata universiti akan terkesan, IPTA akan terkesan, SBP akan terkesan. Bayangkan kalau saya dalam keluarga M40 tersebut ada 3 ke 4 anak. Tuan Dipertua, anak ada masuk SBP, lagi seorang ada masuk universiti. Kalau secara tiba-tiba ditarik, itu puluhan ribu kos tambahan secara tahunan yang akhirnya menganiaya golongan pertengahan yang berdisiplin, kerja dengan baik, yang sepatutnya dapat promosi, gaji ni gembira, tapi kini bila dapat promosi dia merana kerana akhirnya kehilangan itu jauh lebih besar. So kerajaan perlu buat bukan setakat secara berkala, tetapi dalam bab kesihatan dan pendidikan, tolonglah pertimbangkan balik. This is very serious. Kerana kalau dilakukan secara bersekali, moral hazard itu jauh lebih besar. Cadangan yang kedua pada masa yang sama adalah untuk prihatin kepada pendefinisian baru isi rumah. Ambil kira juga status dan martabat wanita dalam keluarga tersebut. Kerana kalau diambil kira secara bersekali, lelaki dan juga wanita, saya risau Tuan Dipertua akan ada impak yang mungkin secara tidak langsung, seperti saya terangkan bagaimana wanita akhirnya akan dinasihati atau didesak untuk berhenti bekerja supaya anak-anaknya boleh dapat subsidi pendidikan dan kesihatan yang diperlukan. Saya ingin ambil sedikit masa untuk menjawab. Semalam, minta maaf Tuan Dipertua, saya ada tengok video yang dimuat naik oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi dari Pandan. Dia bidas, dia kata, dia minta maaf Tuan Dipertua, dia siap namakan Syed Saddiq. Dia namakan sebab tu saya kena balas. Saya ambil ruang di parlimen untuk balas, bukan di social media. Dia kata Saddiq salah sebab kerajaan pada hari ini belum tetapkan pun T15 itu siapa. Saya ada 3 respons. Pertama sekali, ini masalahnya apabila kita umum dulu, fikir kemudian. Ini masalah. Kerana rakyat dah dengar ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri. Rakyat dah dengar apa yang mereka bakal hilang. Petrol dalam fikiran mereka, kalau ada satu rumah ada 2 kereta kerana isteri dengan suami, RM500 sebulan. Setahun dah banyak. Hilang subsidi kesihatan, hilang subsidi pendidikan, nak pergi klinik akan takut selepas bulan 6 tahun depan kerana kos sangat tinggi. Nak hantar anak ke IPTA, nak buat perancangan. Macam mana ni? Kalau tak sebelum ni RM15,000, selepas ni mungkin RM100,000. Kalau ambil medicine, lagilah ratusan ribu. Kita semua tahu kosnya sangat tinggi. So pengumuman tu dah buat. Tapi sekarang bila didesak, bahawa mereka kata tak apa, kita fikirkan dulu. Sebab rakyat dah gelisah di bawah itu. Sebab itu kita di peringkat Parlimen Pembangkang perlu berhujah mempertahankan rakyat dalam bab ini. Dan pada masa yang sama, dengan tiadanya data terkini dan terbaru, kita perlu gunakan data yang sedia ada. Iaitu data sedia ada adalah data rasmi daripada kerajaan, daripada DOSM, Jabatan Statistik Malaysia, yang telah kita guna pakai. Mungkin Yang Berhormat Menteri nak guna cara sama. Saya ingat sebelum ni bila dia nak naikkan diesel, dia kata tak apa, kita akan kejutkan rakyat, mengejutkan rakyat. Saya ingat dalam wawancara Bloomberg, kalau saya tak silap, kenaikan diesel. Sekarang mungkin dia nak buat taktik sama. Kita tunggu bulan 5, bulan 4, kita kejutkan rakyat.
Taktik tersebut lapuk dan jelas gagal. Ingat, pendaftaran budi badani. Kerajaan kata tidak akan ada golongan yang tercicir. Realitinya sampai ke hari ini, lebih 50% orang yang layak dapat masih tidak berdaftar tercicir, Tuan Yang di-Pertua. Iaitu orang susah terkesan. Itu diesel. Mungkin orang tak ramai guna diesel. Bayangkan, RON 95, kesihatan, sekolah, universiti. Lagi ramai yang guna. Sebab itu dalam bab ini, jangan guna taktik kita nak terkejutkan rakyat. Last yang terkejut, kamu jikalau rakyat hukum kamu pada masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, jawapan balas saya. Dia kata, tunggu padu. Saya hormat, kalau padu ni dapat dibuat dengan baik, saya sokong 110%. Masalahnya, sampai ke hari ini Tuan Yang di-Pertua, kalau kita lihat dalam bab padu, 85 juta ringgit telah kita belanjakan. 2 tahun kita tunggu. Sampai ke hari ini, kita masih tak tahu dah siap ke tak. Apa kesannya? Bagaimana perinciannya? 2 tahun selepas perbelanjaan 85 juta ringgit, kita masih tunggu dan terus menunggu. Dengan itu, lagi lama kita tunggu, lagi takut rakyat di bawah, lagi gelisah mereka, lagi kuat kita perlu bangkit dan pertahankan rakyat dalam bab ini. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dalam bab padu ni, bila pelaksanaan subsidi diesel pun akhirnya kerajaan tak ikut padu. Dalam subsidi diesel akhirnya kerajaan buat apa? Dia kata kalau keluarga isi rumah, ya, itu lagi 3.8 orang itu, isi rumah itu akhirnya gaji tahunan mereka bawah RM100,000, iaitu dalam RM8,500 sebulan. Itu bayangkan ni jauh lebih teruk, RM8,500 sebulan, maksudnya seorang yang bergajikan RM4,000 pun bakal terkesan dalam bab ini, ya. Dan ikut pendapatan mereka layak dapat budi madani. Itu bagi diesel pun mereka dah gunakan klasifikasi ini. Sebab itu rakyat di bawah akan guna klasifikasi yang sama sampai ada alternatif baru yang dikemukakan oleh kerajaan. So ini 3 hujah balas saya. Minta maaf, 30 saat saja. So ini 3 hujah balas saya kepada Menteri Ekonomi. Sebab itu janganlah banyak berikan alasan dalam bab ini. Cukup-cukuplah kita umum dulu, fikir kemudian, kena realitinya lagi lama kita tunggu, lagi susah untuk rakyat bersedia, lagi susah untuk SME syarikat untuk merancang, lagi susah untuk kita kemukakan cadangan balas melalui semak dan imbang untuk pembangkang mainkan peranan. Jadi ini saya rumuskan 3 hujah saya dengan satu ringkas, iaitu dalam belanjawan ada banyak perkara baik akan kita sokong, yang kurang baik kita perbaiki. Cuma harapan MUA dalam belanjawan ini adalah supaya kerajaan tidak melupakan golongan kelas pertengahan, golongan anak muda, dan pada masa yang sama menginstitusikan penambahbaikan ini supaya tidak kira siapa pun berada di tahta kuasa, tidak kira siapa pun yang mengawal Putrajaya, pembasmian kemiskinan, bantuan-bantuan ini terus dapat diberikan. Dengan itu saya yakin Tuan Yang-Pertua, tidak kira siapa pun yang menang, negara Malaysia akan kekal makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.